Kita terjemah hak baru ni. Hak baru ni terjemah dah. Babun fil mawaqit. Bab tentang waktu-waktu sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah menjadi imam kepadaku dekat Baitillah 2 kali. Beliau bersembahyang zuhur dengan aku ketika matahari telah tergelincir dan bayangnya telah pun ada kadar sepanjang tali kasut. Dan beliau bersembahyang asar denganku ketika mana bayangnya ataupun bayang seseorang itu telah menjadi sama panjang dengannya. Dan beliau bersembahyang maghrib denganku ketika mana orang yang berpuasa berbuka puasa. Beliau bersembahyang isya denganku ketika telah lenyap syafaq. Dan bersembahyang fajar denganku ketika mana telah haram makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa. Pada keesokannya beliau bersembahyang denganku zuhur ketika bayangnya ataupun bayang seseorang menjadi sama panjang dengan dirinya. Dan bersembahyang asar denganku ketika mana bayangnya ataupun bayang seseorang telah menjadi 2 kali ganda panjangnya. Wa shalla biyal maghrib, dan bersembahyang maghrib denganku ketika mana orang yang berpuasa telah berbuka, yakni telah boleh berbuka. Dan bersembahyang isya denganku ila thuluthil lail, hingga ke 1/3 malam, yakni pada 1/3 awal malam. Wa shalla biyal fajr, dan bersembahyang fajar denganku. Fa asfara, dikerjakannya sembahyang fajar itu pada waktu telah cerah tanah. Thumma iltafata ilayya, kemudian dia berpaling kepadaku seraya berkata, wahai Muhammad, inilah waktu nabi-nabi sebelummu. Waktu, yakni waktu sembahyang itu ialah di antara dua waktu ini, 2 waktu yang telah ditunjukkan ini. Seterusnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah duduk di atas mimbar. Fa akhara al-'asra syai'an, dengan melewatkan sedikit sembahyang asar. Maka Urwah bin Az-Zubair berkata kepadanya, ketahuilah sesungguhnya Jibril alaihi salam telah memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu sembahyang. Umar pun berkata kepadanya, ketahuilah apa yang engkau cakapkan itu. Itu satu lagi, a'lim ma taqul, beritahu apa yang kau cakapkan itu. Satu lagi, a'lamu ma taqul, aku tahu apa yang kau cakapkan itu. Faqala lahu Urwah berkata kepadanya, saya telah mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, saya telah mendengar Aba Mas'ud Al-Ansari berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah turun menceritakan kepadaku tentang waktu sembahyang. Maka aku bersembahyang bersamanya, kemudian bersembahyang bersamanya, kemudian bersembahyang bersamanya, kemudian bersembahyang bersamanya, kemudian bersembahyang bersamanya. Dia mengira
dengan jari-jarinya 5 sembahyang. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur ketika matahari tergelincir. Kadang-kadang baginda mentakhirkannya ketika panas kuat, ketika sangat panas. Wa ra'aituhu yusalli al-'asr, dan aku melihat baginda bersembahyang asar ketika matahari masih tinggi dan cerah putih, sebelum dimasuki oleh warna kuning, sebelum kekuningan warnanya. Fayansarifur rajul, ketika itu seseorang selesai bersembahyang lalu pergi ke Dzul Hulaifah, lalu pergi dan sampai ke Dzul Hulaifah sebelum jatuh matahari. Dan baginda bersembahyang maghrib ketika matahari telah jatuh, dan bersembahyang isya ketika telah pun gelap ufuk. Kadang-kadang baginda mentakhirkannya sampai orang ramai berkumpul. Baginda bersembahyang subuh 1 kali pada waktu ghalas, yakni waktu masih gelap di awal subuh. Kemudian bersembahyang pada kali yang lain pula pada waktu cerah tanah. Kemudian sembahyang baginda selepas itu ialah pada waktu ghalas, pada waktu di awal waktu subuh sampai mati. Walam ya'ud ila an yusfira, baginda tidak lagi kembali mengerjakan sembahyang pada waktu isfar itu, yakni pada waktu cerah tanah. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari Zuhri oleh Ma'mar, Malik, Ibnu Uyainah, Shu'aib bin Abi Hamzah, Laith bin Sa'ad, dan selain daripada mereka yang tersebut itu. Tetapi mereka tidak ada menyebutkan waktu yang mana Nabi SAW bersembahyang padanya, dan mereka tidak mentafsirkannya. Demikian juga Hisham bin Urwah dan Habib bin Abi Marzuq telah meriwayatkan dari Urwah, sama seperti riwayat, yakni sama seperti makna riwayat Ma'mar dan sahabat-sahabatnya. Cuma Habib tidak ada menyebutkan Bashir, yakni dalam isnadnya. Abu Daud berkata, Wahab bin Kaisan telah meriwayatkan dari Jabir dari Nabi SAW waktu maghrib, tentang waktu maghrib. Qala thumma ja'ahu lil maghrib, dia kata kemudian Nabi dia datang untuk bersembahyang maghrib, hina ghabatis syams, ketika matahari telah terbenam, yakni minal ghad, pada keesokan harinya, waqtan wahidan, yaitu pada waktu yang sama, yakni dengan hari sebelumnya. Abu Daud berkata, demikian juga telah diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW. Sabda baginda, kemudian beliau bersembahyang denganku maghrib, yang di Jibril bersembahyang denganku maghrib, maksud beliau minal ghad, pada keesokan harinya, waqtan wahidan, pada waktu yang sama, yang dengan waktu yang telah dikerjakan pada hari sebelumnya. Demikian juga telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari hadis Hassan bin Atiyah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Musa bahawa ada seseorang bertanya Nabi SAW yakni tentang sembahyang lah, tentang waktu sembahyang. Tetapi Nabi SAW tidak menjawab apa-apa, tidak memberi apa-apa jawapan kepadanya, sampai baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang fajar ketika mana fajar telah pun terbit. Maka baginda bersembahyang ketika mana seseorang tidak mengenal muka kawannya, ataupun ketika seseorang tidak mengenal orang yang berada di sebelahnya. Kemudian baginda menyuruh Bilal
mengiqamatkan untuk sembahyang zuhur ketika telah tergelincir matahari. Sehingga orang yang berkata intasafan nahar, telah tengah hari. Wa huwa alam, padahal Nabi SAW sudah pun tahu, lebih tahu lagi. Kemudian baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan sembahyang asar, untuk sembahyang asar. Pada ketika itu matahari masih lagi putih dan tinggi. Baginda menyuruh Bilal untuk iqamat untuk sembahyang maghrib, hina ghabatis syams, pada ketika matahari telah terbenam, dan menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang isya ketika mana syafaq telah pun lenyap ataupun hilang. Pada keesokannya baginda bersembahyang fajar, dan setelah selesai faqulna, setelah selesai baginda bersembahyang fajar, kami berkata, atla'atis syams, matahari telah naik kah? Fa aqama zuhur, baginda mendirikan sembahyang zuhur pada waktu asar pada hari sebelumnya, dan bersembahyang asar ketika matahari telah pun menguning. Auqala, ataupun dia berkata amsa, pada ketika telah lewat petang. Wa shallal maghrib, dan baginda bersembahyang maghrib sebelum syafaq hilang, lenyap, dan bersembahyang isya hingga ke 1/3 awal malam. 1/3 malam, yakni awal malam. Kemudian baginda bertanya, aina sa'il, di manakah orang yang bertanya tentang waktu sembahyang? Ini 2 hari lalu. Waktu sembahyang ialah di antara 2 waktu ini. Qala Abu Dawud berkata, Sulaiman bin Musa telah meriwayatkan dari Atha, dari Jabir, dari Nabi SAW tentang maghrib, sama maknanya dengan riwayat ini. Qala, dia berkata, kemudian baginda bersembahyang isya. Qala ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan hingga ke 1/3 malam, sementara sebahagian yang lain mengatakan hingga ke separuh malam. Demikian juga diriwayatkan oleh Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwa baginda bersabda, waktu zuhur ialah selagi belum masuk waktu asar. Waktu asar selagi matahari tidak menguning. Waktu maghrib selagi tidak hilang syafaq. Dan waktu isya hingga ke separuh malam. Waktu sembahyang subuh yaitu selagi matahari tidak naik, belum naik. Habislah sekali. Kemudian dia bincangkan satu-satu pula. Satu-satu. Kita tengok dulu Pak Parun ni. Pasal Parun ni tak dah semua tu. Sebahagian saja dah bincang. Iaitu hadis tentang seorang mari kepada Rasulullah daripada penduduk Najd, yang mana rambut dia tu bergereseng, suaranya kedengaran, dengung suaranya kedengaran, tetapi tidak dapat difahami, tidak difahami apa yang diucapkannya. Sehinggalah dia sampai dekat, rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Nabi SAW menceritakan 5 sembahyang dalam sehari semalam. Dia berkata, hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa', tidak ada kecuali yang sunat. Hak wajib tak ada dah hak lain sembahyang ni selain daripada hak 5 waktu. La, Nabi SAW kata, tidak ada kecuali kalau engkau mengerjakan sembahyang sunat. Sini sini ya, kita tak ada dah situ. Dia ada lagi
Sembahyang yang wajib ni dia masih ada lagi khilaf. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang witir wajib. Begitu juga sembahyang 2 hari raya wajib. Imam Ibn Taymiyah pun kata lagu tu juga wajib. Dan ramai lagi yang lain. Macam mana dengan hadis ni? Dia faham lagu mana? Itu persoalannya. Jawabnya, kita jangan keliru. Jangan keliru. Bukan kata sembahyang tu ada lebih daripada 5 waktu. Jangan keliru. Ada dalam setengah-setengah riwayat tu dia tanya, yas'alu an faraidil Islam. Tentang fardu, apa-apa yang difardukan dalam Islam. Hak mereka kata tadi, hak terima selain daripada hak 5 ni, dia tidak kata fardu, dia kata wajib. Tu kena faham istilah. Bukan fardu, wajib. Sembahyang witir wajib. Sunat subuh wajib mengikut mazhab Hanafi. Dengan arti dosa kalau tak buat. Dosa kalau tak buat. Gitu. Begitu juga sembahyang hari raya bagi orang yang mengatakan wajib, dia kata wajib bukan fardu. Adapun fardu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. 5 waktu, 5 sembahyang di dalam sehari semalam itu hak fardu. Kalau orang kata ada sembahyang, kita jangan keliru lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini dia istilah fardu dengan wajib ni hak tu lah. Tapi dalam istilah orang lain, lagu lain pula. Dia kata fardu lain, wajib lain. Fardu ni iaitu apa yang sabit mengikut mereka lah, berdasarkan Quran. Itu fardu. Berdasarkan Quran. Wajib ini iaitu apa yang sabit berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis. Yang ni Nabi SAW tak ajar tinggal benda tu. Maka jadilah wajib mengikut mereka lah. Zahir hadis ini menyokong pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahawa sembahyang fardu atau wajib tidak ada selain daripada hak 5 tu. Tidak ada selain daripada hak 5. Sebab apa? Bila orang itu kata adakah alayya ghairuhunna, hak wajib atas saya selain daripada hak tu, Nabi SAW kata tidak ada, kecuali engkau melakukan yang sunat. Hak adanya sunat, hak adanya sunat lah selain daripada tu. Ada sembahyang ni, bukan tak ada sembahyang ni, tapi ada, tapi hak sunat lah. Sunat lah sembahyang hak lain. Satu makna. Satu lagi maknanya la illa an tatawwa. Tidak ada wajib kecuali kalau engkau mengerjakan sunat, hak sunat, maka wajib engkau menyempurnakannya. Selagi tak buat sunat, tapi apabila buat, maka dia tidak jadi sunat. Kita wajib menyempurnakannya. Itu mengikut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Hak sunat kalau kita sudah buat, sembahyang sunat, puasa sunat dan sebagainya lah, hak lain-lain lagi hak sunat-sunat. Tapi bila kita sudah mula buat, tak boleh nak berhenti main-main, mudah-mudah tak boleh. Kita kena perhabis, wajib perhabis. Kalau berhenti, kena qada. Hak tu wajib qada. Tak qada dosa bagi mereka. Sebab apa dia pegang daripada hadis ni lah? Adakah yang wajib ke atas saya selain daripada hak tu? Tak ada. Nabi kata kecuali kalau engkau mengerjakan yang sunat. Apabila engkau mengerjakan yang sunat, maka jadi wajib. Dia pahasin hak ni juga, maka jadi wajib. Hak sunat sana, yang ni wajib menyempurnakan. Sebelum buat tu memang sunat. Kalau kita tak buat, tak apa. Tak puasa, tak apa, hak sunat tu. Tapi kalau dah kita puasa, tak boleh, kita kena sempurnakan. Sebab apa? Dia berpegang dengan ayat
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu apa ni, la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. La tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Dia pegang dengan itulah. Jadi Allah SWT larang. Bila Allah SWT larang, maknanya tak boleh lah kita mudah-mudah, maknanya wajib lah tu, menunjukkan wajib lah tu, tak boleh batal. Dia tidak kata amal kamu tu amal hak wajib, hak fardu. Apa-apa amalan lah kamu bila sudah buat kena sempurnakan, jangan batalkan. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, Ahmad dan orang yang sependapat dengan mereka, kalau hak sunat ni tak buat sebelum buat tu pun sunat, apabila buat tu pun sunat lagi. Dengan arti kalau berhenti tak apa, tidak berdosa dan tidak perlu ganti, tidak perlu qada. Sebab apa? Mereka kata tidak ada. Dia pegang dengan hadis ni juga. Tidak ada hak wajib kecuali hak ada lagi hak sunat. Sembahyang sunat lah selain daripada hak 5 waktu tu. Di sini bukan maknanya kalau kamu sebelum mula tu sunat, apabila kamu mula tu jadi wajib. Tidak makna lagu tu. Dia tidak faham gitu. La illa an tatawwa, ni makna selain daripada sembahyang 5 waktu tu, hak lain tu kalau buat sunat lah. Sunat tu pakai su, bukan permulaan mula-mula aja sunat, lepas tu apabila buat jadi wajib. Tak, sunat tu daripada awal hingga akhir sunat. Dia faham gitu. Hadis ni lah juga. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang puasa bulan Ramadan. Orang tu berkata, hal alayya ghairuhu? Qala la illa an tatawwa. Puasa pada bulan Ramadan, adakah wajib atas saya selain daripada itu? Tidak ada, kecuali puasa sunat. Kalau mengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi, kecuali puasa yang sunat apabila kamu kerjakan, maka jadi wajib. Yakni menyempurnakannya. Di sini tidak bermakna puasa bulan Ramadan di sini umum ni. Yakni kalau kepada orang lelaki lah, kepada orang lelaki memang wajib puasa bulan Ramadan itu. Tapi kepada orang perempuan yang ada halangan, tidak wajib pula. Tidak wajib pula. Bahkan tak boleh puasa tu. Dia kena qada. Qada tu pula bukan pada bulan Ramadan, tentu dah kena bulan lain lah. Jadi kalau bulan lain tu kalau nak kira dari segi bulan tu bukan bulan Ramadan, tapi puasa tu puasa hak asalnya di bulan Ramadan. Maknanya puasa bulan Ramadan itu adalah fardu. Dengan sebab itu, kalau kerana sesuatu halangan seperti orang perempuan mari kota ataupun lain-lain lagi sebab keuzuran, dia kena qada. Qada tu makna hak tu bukan hak lain. Hak tu hak bulan puasa, hak fardu tu. Tapi kalau tidak, hak tu tidak sampai qada, hak lain-lain lah, maka sunat. Semuanya tidak ada yang wajib. Hadis inilah yang menentukan bahawa puasa yang fardu tu bulan Ramadan sahaja. Adapun kalau ada dalam hadis yang menunjukkan bahawa puasa pada hari Ashura apa tu menunjukkan wajib, itu sudah mansukh semuanya, dimansukhkan oleh hadis ini. Hadis inilah yang menjelaskan bahawa puasa selain daripada puasa bulan Ramadan itu tidak wajib, tidak fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sedekah. Sedekah. Orang tu berkata, adakah yang wajib ke atas saya selain daripada itu? Dia kata tidak ada. Maksud sedekah sini zakat. Sebab apa dipanggil sedekah? Ini tanda, ini bukti yang menunjukkan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah makna benar. Sedekah daripada hak itulah. Yang perbuatan kita mengeluarkan zakat itu adalah membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan Allah SWT suruh keluar zakat, kita keluar. Mana kita membenarkan perintah dia. Sebab itu dikatakan sedekah. Qala fa hal alayya ghairah, kalau nak kira hak lain-lain pula gitu juga, tapi hak ni lebih ke situ. Sebab apa? Sebab manusia ni biasanya dia sayang kepada harta, sayang kepada harta. Mana yang mengikut tabiat semula jadi dia tu, manusia ni sayang kepada harta. Jadi untuk membuktikan kebenaran iman dia tu, Allah SWT suruh dia bagi sebahagian daripada duit dia ataupun harta dia sebagai tanda kebenaran iman dia. Sebab orang biasanya payah nak buat ni, kalau sembahyang tak habis pitih. Dia kata ada kau lain, tidak ada kecuali kalau buat hak sunat. Kalau buat hak sunat. Di sini pun tidak dipakai secara umum begini. Makna selain daripada zakat itu tak ada adalah hak wajib. Tak ada adalah hak wajib. Sedangkan mengikut boleh dikatakan semua ulama mengatakan dia pegang dengan ayat Quran yang lain, iaitu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ayat itu, pada harta mereka ada lagi hak kepada orang yang meminta dan orang yang malang. Ada lagi hak yang ini selain daripada zakat. Kalau kita nak tengok dalam hadis, inna fil mali la haqqan siwa zakat, inna fil mal la haqqan siwa zakati, sesungguhnya pada harta orang Islam itu ada lagi hak orang lain selain daripada zakat. Apabila kata hak, maknanya yang wajib diberikan, tetapi ini bergantung kepada keadaan. Mana dalam keadaan biasa, hak tetapnya itu zakat. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW disebut sini zakat lah, mana-mana pun kena keluar dalam keadaan lagu mana. Tetapi hak dalam ayat tadi, begitu juga dalam hadis tadi, dalam keadaan-keadaan tertentu. Sekiranya dengan duit zakat itu tidak memadai lagi untuk menampung kesusahan yang menimpa masyarakat, penderitaan yang dialami oleh masyarakat, maka kerajaan boleh mengambil daripada orang-orang kaya mengikut kadar masing-masing lah, dan wajib diberikan untuk menampung keperluan orang-orang yang susah dalam keadaan-keadaan tertentu. Kerajaan ada hak. Itu kerajaan lah yang bertindak. Dan orang ramai pun dia jangan berasa ini tekanan, ini apa-apa, jangan. Bahkan itu adalah kewajipan dia. Kalau dia tak bagi, dia berdosa pada ketika itu, dalam keadaan itu. Tapi ini bukan dalam semua keadaan. Qala la illa an tatawwa', kecuali dalam keadaan biasa ni, kalau kita buat hak sunat lah, bagi sedekah lain-lain itu sunat. Qala fa adbara ar-rajulu, orang itu pun berpaling belakang, pergi sambil berkata, wallahi la azidu ala hadha wala anqus, demi Allah aku tidak akan menambahkan daripada ini dan tidak akan menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa, berjayalah dia kalau dia benar. Dalam riwayat satu lagi ada disebut kat bawah tu, berjayalah dia demi ayahnya jika dia benar, dia pasti masuk syurga demi ayahnya jika dia benar. Di situ mana orang itu kata, saya tidak akan menambahkan daripada hak ni. Baru ni kita sudah sebut dah, ulas sekali lagi lah. Tidak akan menambahkan itu satu maknanya dia ni nak rayak kepada orang-orang keluarga dia ke, kaum dia ke yang ada di belakang yang tak mari sekali dengan dia, dia akan rayak kepada demo tu tidak lebih tidak kurang daripada hal ni. Seperti mana Nabi SAW rayak lagu ni lah dia akan sampaikan. Yang ni seseolahnya dia nak menyatakan bahawa dia adalah pemegang amanah. Dia pemegang amanah, dia akan buat gitulah, akan menyampaikan setakat itu, tidak lebih tidak kurang. Satu maknanya. Satu lagi, la azidu ala hadha wala anqus, saya tidak akan melebihkan ala hadha wala anqus, saya tidak akan melebihkan daripada fardu yang disebutkan ini
dan tidak akan mengurangkan fardu ini. Yang ni sembahyang 5 waktu saya tidak akan buat ni, dan saya tidak akan mengurangkannya jadi 4 kali, tidak. Saya tidak akan buat lagu, kata lagu tu. Itu maknanya la azidu ala hadha wala anqus. Saya tidak akan berlebih dan tidak akan kurang dari segi hak fardu yang ditetapkan itu. Sebanyak yang ditetapkan itu, hak itulah yang aku akan buat. Itu makna la azidu ala hadha wala anqus. Satu lagi makna la azidu ala hadha wala anqus, saya tidak akan menambahkan daripada yang ini dan saya tidak akan menguranginya. Saya tidak akan buat, maknanya akan buat ini saja, akan buat ini sajalah hak fardu. Hak sunat tu saya tidak akan buat, tetapi saya akan jaga baik-baiklah. Saya akan jaga baik-baiklah ni, saya tidak akan kurangkannya. Mengikut pendapat yang akhir saat ni, kalau kita kata maksud dia tidak akan menambahkan daripada hal ni dan tidak akan kurang, mana dia akan buat sebanyak itu, selebih daripada itu dia tidak akan buat. Ini bermakna sebab ada ihtimal berlaku, ada ihtimal berlaku tu. Mana Nabi SAW boleh kita kira tahulah orang ni mungkin faham macam ni, mungkin faham macam ni, mungkin faham macam ni, daripada dia kata la azidu ala hadha wala anqus. Sebab Nabi SAW tak tanya apa maksudmu la azidu ala hadha wala anqus. Bila dia tidak tanya juga, boleh jadilah mari dalam fikir orang itu macam-macam, boleh jadi. Mana dia elok, bila dia elok tu menunjukkan boleh lah tu. Mana kalau seseorang tu sembahyang hak fardu saja, dia buat hak fardu saja, dia tak buat hak sunat, oh tak apa. Dan ini menunjukkan bahawa meninggalkan yang sunat itu tidak berdosa. Sekiranya ada dosa, tentu Nabi SAW minta dia berjelas apa maksud dia, apa maksud dia. Mana kalau tak saya buat sunat langsung, berdosa tak boleh, ada juga kena buat. Dia mesti tanya. Bila dia tidak tanya, tidak minta penjelasan apa maksud dia dengan katanya la azidu ala hadha wala anqus, itu mana Nabi SAW kira-kiranya benarkan. Kalau lagu tu pun boleh juga. Mana kalau tak buat sunat langsung pun tak apa. Tetapi bolehkah mana seseorang itu bersumpah untuk tidak buat hak sunat? Bolehkah? Ini dia bersumpah wallahi la azidu ala hadha wala anqus. Jadi kalau kita mengikut makna yang ketiga tadi, mengikut makna yang ketiga, maknanya orang ini bersumpah untuk tidak mahu buat hak sunat. Sedangkan ini adalah suatu yang makruh, bersumpah untuk tidak buat hak sunat, suatu yang makruh paling tidaknya. Jawabnya hak tu makruh. Hak ni nak menjelaskan maknanya benda ni tak apa. Hak sunat ni kalau tinggal pun dia tidak siapa berdosa. Mana Nabi SAW tak larang, tak tegur dia, kata apa kamu bersumpah dan apa makna kamu kata la azidu ala hadha wala anqus. Kalau sekiranya hak sunat tu mesti dibuat juga, walaupun sekali-sekala ataupun sunat-sunat tertentu, mesti Nabi tanya dia apa maksud kamu. Bila tak tanya tu menunjukkan memang tak apa. Kalau seorang tu sepanjang hayat dia tak buat hak sunat pun tak apa, gitulah. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, la azidu ala hadha wala anqusu, saya tidak akan menambahkan daripada yang ini, daripada setakat yang disebutkan, dan tidak akan mengurangkan daripada setakat yang disebutkan. Ni di cerita ni aku akan buat dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Tetapi kalau ada lagi kewajipan yang lain, hak lain pula mari, hukum mari pula wajib, aku bukan makna tak terima juga. Hak ni nak buat molek ni. Itu maksud dia. La azidu ala hadha wala anqus, maknanya aku akan menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak bermakna kalau ada lagi perintah Allah SWT yang datang, hak lain, hak wajib lagi, seperti di sini tak ada sebut haji ke apa tu. Kalau mari pula perintah hak wajib, fardu haji, mana saya akan buat lagi. Ini tidak bermakna dia menafikan kalau akan datang
Dia tak akan buat. Dan Nabi SAW benar ke dia seorang ni? Kalau fardu lain mari pun dia setakat ni yang buat. Tidak bermakna begitu. Jangan kita faham gitu. Bahkan orang ni pun seperti orang lain juga, apabila mari fardu hak lain kena juga atas dia. Begitu juga kalau hak mana-mana sudah fardu, jika dimansuhkan maka dia pun ikut juga. Itu makna kurang. Asalnya kena buat, lepas tu tidak kena buat, mana lah kurang, mana dia akan turut juga. Cuma setakat mana yang telah disebutkan itu, aku akan menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Itu makna la azidu ala hadha wa la anqus. Sebab itu Nabi SAW tak kata apa, dia tahu dah. Orang ni orang Islam molek, bila orang Islam molek mari perintah lain dia akan turut pula. Tapi setakat ni dia kata gitu. Maknanya di sini hadis ini menunjukkan bahawa kalau orang tu beriltizam, mengikat diri dia dengan sesuatu hukum setakat yang ada tu. Di zaman Nabi SAW, hak sampai kepada dia sekat tu, dia buat hak tu. Lepas tu katakanlah dia mati. Sedangkan lepas pada tu turun lagi hukum-hukum yang lain. Adakah iman dia tidak sempurna? Jawabnya sempurna. Dakhalal jannah juga. Tidak kata hak buat Islam semua sekali baru masuk syurga. Tidak. Hak buat sebelum turun banyak perkara hukum tu, asalkan dia pegang kemah hak sudah turun dah tu, sudah masuk syurga dah. Tidak kata masuk syurganya kurang kau pula daripada orang lain, misalnya daripada kita ni yang buat segala-galanya hak fardu, sedangkan sahabat-sahabat banyak hak difardukan kemudian dia tak ada buat pun mati sebelum pada tu. Macam mana hukumnya? Jadi apakah dia kurang? Apakah dia tidak masuk syurga? Hadis ini menjawab, kalau seseorang itu pegang dengan apa yang telah wajib ke atas dia pada masa tu, dia masuk syurga. Dia pegang dengan apa yang telah wajib ke atas dia pada masa tu. Ini berkenaan dengan sahabat ni, berkenaan dengan kita pula gitu juga. Berkenaan dengan kita. Kita yakin haji itu wajib, fardu haji itu. Tapi kita tak buat haji sebab kita tak ada pitih. Kita tak ada pitih. Puasa kita buat, sembahyang kita buat. Lepas tu kalau mati kurang kah? Tidak kurang. Sebab apa? I'tikad kita fardu, cuma kita tidak buat. I'tikad kita fardu, cuma kita tidak buat. Kita tak buat tu kerana tak sampai masa dia, tak cukup syarat dia. Tak cukup syarat dia. Takkan nak curi nak pergi Mekah. Tak ada lagu tu. Maknanya tidak wajib. Orang ni, hadis ini menunjukkan bahawa setakat yang dia kena buat, kalau sekiranya dia buat tu sudah memadai. Sudah memadai. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan macam haji ke apa tu, dia tidak ada upah-upah haji ke apa tu, tak ada. Bila dia tak ada lagi, tak ada lah. Tak ada lah dia tu. Gitu. Walaupun dia kaya, dia tak pergi. Apatah lagi kalau dia susah, tak ada dah upah-upah haji. Setakat mana hak wajib atas dia, setakat mana hak dia buat, gitu. Mengikut mereka lah, walaupun benda ni ada khilaf. Lepas tu dalam riwayat yang kedua tu, aflaha wa abi, berjayalah dia demi ayahnya jika dia benar. Bapa bersumpah ni dengan ayah dia. Boleh kau bersumpah dengan orang ni? Sumpah dengan orang demi ayahnya, demi lampu, demi bulan, demi bintang misalnya, boleh kalau aku tu? Tidakkah Nabi SAW melarang? Bahkan ada dalam hadis, la tahlifu bi abaikum, jangan kamu bersumpah dengan ayah-ayah kamu, nenek moyang kamu, jangan bersumpah begitu. Bahkan wa man halafa bi ghairillah faqad asyraka, ada dalam hadis, sesiapa yang bersumpah dengan selain daripada Allah, syirik dia. Apa makna Nabi SAW sendiri bersumpah ni dengan ayah dia? Bukan ayah Nabi SAW, ayah Nabi, ayah orang tu.
Orang hak mari tanya soal ni, apa makna bersumpah? Dah kalau siapa syirik, apakah Nabi SAW boleh melakukan perkara syirik? Satu jawapannya di antara banyak-banyak jawapan tu, dia kata hak ni sebelum perintah larangan bersumpah dengan selain daripada Allah. Satu lagi di sini dia ada hazaf mudhaf, orang panggil hazaf mudhaf dalam kaedahnya. Jadi asal dia aflaha wa abihi, aflaha wa rabbi abihi. Sebab itu baru ni ana terjemah berjayalah dia demi Tuhan ayahnya. Demi Tuhan ayahnya. Mari mana demi Tuhan itu? Sebab ada di celah tu. Biasa dibuat. Biasa dibuat. Dalam kaedah bahasa Arab tak apa buat-buat macam tu. Walaupun buat, sebab apa buat? Sebab Allah SWT tu tidak nampak. Mana gaib, tidak nampak. Walaupun tidak nampak, tak payah sebut dia. Sebab dalam hati kita hadir. Kita faham orang Islam. Kalau bersumpah, mesti bersumpah dengan Allah, bukan bersumpah dengan yang lain. Dengan itu kalau buang pun tak ada orang lain hak buang tu. Tak ada orang lain. Tentulah yang dibuang itu ialah Allah ataupun mana-mana sifat Allah. Mana aflaha wa abihi wa rabbi abihi, maknanya begitu. Berjaya demi Tuhan ayahnya. Itu yang kedua. Jawapan yang ketiga, iaitu hak kata tak boleh ni, tak boleh dilarang ni, larang bersumpah dengan selain daripada nama Allah, itu kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi boleh, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, orang lain tak boleh. Sebab apa? Boleh membahayakan kepada orang lain, sebab iman dia tu tidak kuat. Tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa. Sebab makam dia tu, kedudukan dia tu lain kedudukan dia. Kalau sebut mana-mana pun dia tidak lupa Allah, tetap Allah tu dalam hati dia, tidak pergi ke lain. Sebab itu dia kata tak apa. Jadi hak kata tak boleh ni untuk orang lain. Hafiz Ibn Hajar pula kata, tapi pendapat Hafiz Ibn Hajar dianggap pelik, ganjil oleh ulama-ulama yang lain. Sebab apa kejap lagu tu? Dia kata pelik. Dia kata hal ini terkeluar dengan tidak disengaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aflaha wa abihi, mana tidak ada demi Tuhan ke apa, tak ada tu. Aflaha wa abihi ni macam terlanjurlah, terkeluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan qasad, kata dia, bukan dengan qasad. Jadi ulama-ulama lain tidak setuju, tak pernah sabah lagu tu. Nak terkeluar dengan tidak qasad begitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah sabah. Itu berkenaan dengan sumpah tu. Kemudian dalam hadis ini dia kata berjayalah dia kalau dia benar, jika dia benar. Jika dia mana tak tentu lagi. Ini mana tergantung. Kalau dia benar, dia berjaya. Kalau dia tidak benar, dia tidak berjaya. Sedangkan dalam riwayat yang lain ada disebutkan, mana cerita latar belakang ni hadis ni, pertanyaan ni serupa lagu ni lah. Serupa lah, iaitu riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW kata, lepas pada orang ni tanya, dia pergi, dia sambil dia kata lagu tu, Nabi SAW kata gana, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Sesiapa yang suka nak tengok salah seorang ahli syurga, tengok ke dia ni. Nabi SAW kata, siapa nak tengok ahli syurga, tengok dia ni. Maknanya dengan putus tu, dia kata dengan putus, dengan jazam, dengan yakin, mana tidak syak. Kalau siapa-siapa nak tengok ahli syurga, dia tertudah tu. Kalau bukan kalau dah, apa makna ni, nampak bercanggah. Jadi ulama-ulama menjawab, jika cerita ni hak tula, orang ni orang yang sama, maka jawapannya ialah
Hak Nabi SAW kata aflaha in sadaqa, itu dia berjaya kalau dia benar. Itu Nabi SAW kata ketika dia masih dengar lagi, dia dengar lagi. Hak man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Setelah orang itu pergi, dia tak dengar dah. Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat lain, takut-takut kalau katakan satu macam pula dia. Kalau kata depan tu dengan putus, dia tak kata putus depan, dia kata balik belakang. Mana ada kalanya puji tu kita tak boleh kata depan, tidak, lebih baik kita puji tu depan, lebih baik kita puji belakang. Ada kalanya. Sebab apa? Sebab manusia ni dia ialah mana ketahu kan, takut ada apa-apa kelemahan dia, takut jadi macam lain pula. Itu Nabi SAW kata mana di belakang dia. Ini kalau dia andaikan cerita ni berhubung dengan orang yang sama, berhubung dengan orang yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kata berjaya dia kalau dia benar. Kalau dia benar, dia berjaya. Lepas tu dia kata kemudian tu, siapa-siapa nak tengok ahli syurga, ketika dia kata berjaya kalau dia benar, ketika tu Nabi SAW tak tahu lagi keputusan berhubung dengan orang tu hak sebenarnya. Tetapi kira-kiranya mengikut kaedah biasa, kalau dia benar, kalau dia betul, dia akan berjaya. Itu gitulah kaedahnya. Nabi SAW cerita. Lepas pada tu Nabi SAW dapat tahu, Allah SWT bagi tahu bahawa orang tu ahli syurga, baru dia kata. Itu pendapat yang kedua. Molek juga, molek juga. Bila Allah SWT bagi tahu kepada dia, maka dia pun cerita. Pendapat yang ketiga, mana tidak semesti kalau seseorang itu dikatakan ahli syurga, maka dia tu muflih, berjaya. Ini pendapat yang ketiga. Tidak semesti dia ni muflih lagi. Sebab orang yang berjaya, muflih yang sebenarnya, iaitu orang yang tak masuk akal langsung. Maknanya orang yang buat lagu tadi, dia ahli syurga. Mana akhirnya masuk syurga, dia orang Islam masuk syurga akhir. Tapi tidak semesti dia berjaya. Berjaya tu tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Sebab berjaya yang sebenarnya iaitu apabila tidak masuk neraka langsung, tidak dimurkai Allah SWT langsung. Hak tu baru berjaya. Jadi orang ni dari segi hak berjaya tu tidak dipastikan. Tapi dari segi kalau dia pegang dengan hak dia kata tu, memang dia ahli syurga, memang betul. Ini pendapat yang ketiga. Tetapi pendapat yang ketiga ni kurang kuat sikit lah, kurang molek sikit. Sebab bila kata berjaya tu maknanya berjaya ahli syurga, masuk syurga lah berjaya tu. Tak cara lah lagu mana-mana pun, tak perlu bahas dah lah dia masuk syurga kemudian kau dulu kau. Bahkan kira-kiranya apabila disebut oleh Nabi SAW sebagai seorang yang berjaya ni, mestilah ada keistimewaan dia. Ada keistimewaan dia. Kalaulah maknanya serupa dengan orang lain, setiap orang Islam masuk syurga, serupa dengan orang lain, tak payah kata lagu tu lah. Ni mesti Nabi SAW kata dia berjaya ni dan dia ahli syurga, ada keistimewaan dia lah, beza daripada orang lain. Itulah beberapa perbincangan berhubung dengan hadis baru ni. Kita sudah baca dah, tapi baru ni tak ada masa tu. Itulah sebahagian daripada perbincangan bagi hadis yang lalu. Kemudian masuk dalam bab baru, bab tentang waktu-waktu sembahyang. Waktu-waktu sembahyang dalam Quran disebutkan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya kepada orang-orang mukmin. Mana terikat dengan waktu. Sembahyang ini dia terikat dengan waktu, ada waktu dia yang tertentu. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Secara umumnya, lepas tu aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Itu
lain pula, lebih detail lagi. Tetapi hak detail benarnya iaitu dalam hadis. Ini hadis ni lah, hadis-hadis yang kita nak baca ni berkenaan dengan waktu. Waktu ni maknanya kalau seseorang itu menunaikan sebelum waktu, tak jadi sembahyang dia, tak sah sembahyang dia kena masuk waktu. Ataupun mengerjakan sembahyang itu selepas waktunya, maka bukan tidak sah tapi tidak jadi tunai, jadi qada. Yang sembahyang yang tunai dimaksudkan tunai dalam waktu dia, hak tu sembahyang yang tunai. Adapun sembahyang tidak dalam waktu dia, kemudian itu sembahyang juga, sah juga, tetapi tidak tunai, memang qada. Kalau sembahyang sebelum waktu, tidak qada lagu tu, tak sah langsung, tak jadi langsung. Kalau dia niat sembahyang zuhur, dia tahu dah belum masuk zuhur, dia niat sembahyang, tak jadi pun satu, sia-sia saja. Bahkan kalau dengan sengaja, dia tahu bimbang, takut berdosa dia. Jadi sunat pun tidak. Tapi kalau dia sembahyang sunat sebelum pada tu dengan niat sunat, boleh pahala sunat, tak apa. Tapi kalau dia niat sembahyang zuhur, tak boleh jadi berdosa. Kalau sebelum waktu. Kalau dia tidak niat, tak apa. Tapi kalau dia sudah sembahyang ada di rumah dia pergi ke masjid, sembahyang tu juga, dia ikut tu imam pula sembahyang, boleh, tak apa. Jadi boleh sunat, tak apa kalau dalam waktu. Tapi kalau sebelum waktu nak niat waktu tu, tak boleh jadi berdosa. Nak jadi sunat tak ada, sia-sia saja. Itu makna terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu di sini maksudnya dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti dalam keadaan safar, perjalanan, maka ada kelonggaran, ada rukhsah yang kita panggil boleh jamak. Ada rukhsah. Itu pun seperti sebelum pada ni pun kita sudah cerita dah, ada khilaf lagi berhubung dengan jamak tu. Mengikut Imam Abu Hanifah, jamak hakiki tak boleh, mana terikat dengan waktu juga sembahyang. Sebab dia bukan hak ni lah, asasnya dalam Quran sebut kitaban mauquta, waktu tu kena jaga walaupun di hujung waktu, tapi kena dalam waktu. Jadi hak dalam hadis tu kata dia kebanyakannya, kecuali di Muzdalifah gapo di semasa haji itulah, hak tu memang jamak suri mereka terima. Tapi kalau hak selain daripada tu, jamak hakiki, hak di Muzdalifah gapo. Tapi kalau hak selain daripada tu, maka semuanya jamak suri. Buat sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, tapi betul-betul di hujungnya, sekira-kira apabila habis sembahyang tu masuklah waktu asar, ataupun dia duduk sebentar ke lillah sebentar, lepas tu masuk waktu asar. Tidaklah lama lah, mengikut kebiasaannya orang tidak panggil lama lah setara tu. Kalau tunggu setara tu, lepas tu sembahyang asar dalam waktunya, betul-betul di awal waktunya, itu orang panggil jamak suri. Sebab apa? Sebab dia terlalu mengutamakan ayat ini, tak boleh ke mana-mana. Jamak hakiki tak boleh. Jamak suri hak adanya. Kecuali hak masa pergi haji tu. Baiklah, riwayat ini Imam Abu Daud dengan sanadnya akhirnya dia ambil daripada Ibnu Abbas, atas sekali itu Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah menjadi imam kepadaku dekat Baitullah 2 kali. Dia sembahyang zuhur dengan aku, sembahyang zuhur dengan aku.
Dua kali ni sebenarnya. Kita terjemah dah tadi. Jadi mula-mula sembahyang zuhur. Dalam hadis ni disebutkan sembahyang zuhur hak mula-mula. Begitulah dalam kebanyakan hadisnya sembahyang zuhur lah hak sembahyang hak mula-mula. Tapi ada juga dalam riwayat misalnya dalam riwayat Nasa'i dia sebut sembahyang subuh hak mula-mula. Sembahyang subuh. Tapi riwayat itu tidak kuat, tak kuat. Bercanggah dengan riwayat-riwayat lain yang lebih kuat, iaitu hak mula-mula Jibril mari sembahyang dengan Nabi SAW, dia ajar sembahyang tu pada waktu dia, iaitu lepas pada Isra' tu lah, lepas pada turun tu mula-mula sekali sembahyang dia buatnya, iaitu sembahyang zuhur. Hak ni lah, ni betul. Begitu juga dalam riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, iaitu sembahyang zuhur, iaitu ketika gelincir matahari. Qadar satu ataupun sepanjang tali kasut lah, tali kasut panjang biasa. Matahari itu gelincir, maknanya bayar dia tu sudah ada dah sikit kadar panjang tali kasut ketika tu. Bukan gelincir tu selalu, mana sudah ada dah bayar sikit. Bayar tu cakap mana? Sepanjang mana? Sepanjang tali kasut. Dan bersembahyang asar ketika bayang sesuatu menjadi seumpamanya. Bayang sesuatu menjadi seumpamanya. Kalau kita letak bolpen, ni mana di negeri pada khatulistiwa lah, bukan negeri di kutub ni tak kira hak tu. Mana kalau kita letak bolpen sama panjang bolpen ni, bayar dia dengan bolpen ni sama panjang. Bayar dia. Kalau mengikut riwayat ini sama panjang tu tolak tadilah, tak termasuk sepanjang tali tu. Hak sepanjang tali tu kira suku. Begitu. Hak sepanjang tali tu dulu. Hak tu tak kira. Lepas tu sama panjang dengan bolpen. Mana panjang sikit lah daripada bolpen ini, barulah sama panjang dengan ambil kira tali tadi tu, tali kasut tu. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tidak. Sama panjang dengan dia, tak kira ada tali kasut, sepanjang tali kasut tadi. Tetapi kalau kita pakai begitu, bermakna hadis tadi jadi macam mana tali kasut tu? Tetapi bagi orang yang mengatakan sebaik saja gelincir matahari itu, walaupun tidak sepanjang tali kasut lagi, bayar tu sudah masuk dah waktu tu. Cuma hak dia buat, hak dia buat ni bukan makna kalau sebelum pada tu tak boleh nak buat. Hak Jibril tunjuk ni, hak dia sembahyang ni pada waktu mana? Kira-kiranya tali kasut bayar tu sudah ada sepanjang tali kasut dah ketika tu dia sembahyang tu. Bukan bermakna kalau sebelum pada tu tak boleh. Dia faham gitu. Dan bersembahyang asar dengan aku, wa shalla biya, dan bersembahyang dengan sembahyang asar ketika itu, dan bersembahyang dengan aku maghrib, ketika mana orang yang berbuka, orang yang puasa berbuka, mana bila sahaja masuk waktu maghrib lah, bila sahaja terbenam matahari, pada ketika itulah dia bersembahyang maghrib dengan aku, sebaik sahaja matahari itu terbenam. Dan bersembahyang isyak dengan aku ketika hilang syafaq, jadi syafaq tu maknanya warna hak merah tu, selepas jatuh matahari tu ada merah di ufuk. Bila hilang hak merah tu, maka dia bersembahyang isyak dengan aku. Dan bersembahyang fajar dengan aku ketika mana haram kepada orang yang nak puasa makan dan minum, ketika tu, iaitu ketika masuk waktu subuh. Ketika mana haram makan? Iaitu pada ketika masuk waktu subuh. Yang dimaksudkan di sini, yakni ketika terbit fajar sadiq, bukan fajar kadzib. Fajar sadiq itu iaitu selepas fajar kadzib. Fajar kadzib mula-mula daripada malam gelap tu
kita tengok kalau kita ni sebelah timur lah, sebelah naik matahari. Kita tengok gelap mula-mula, lepas tu dia naik merah memanjang begitu ke atas. Itu fajar kadhib. Lepas tu dia hilang. Lepas pada hilang tu dia naik melentak cerah ni rata ke tepi ufuk. Putih, nampak cerah. Itu fajar shadiq. Ketika itulah mana orang yang nak puasa haram makan dan minum. Ini hadis ini juga menunjukkan bahawa imsak tu tak ada. Imsak tu tapi bukan makna tak boleh berhenti makan tu. Sejam pun boleh makan sebelum pada tu nak berhenti, lepas tu tak makan, tak apa. Tapi maknanya kalau nak makan boleh lagi sampai ke subuh, sampai ke masuk subuh boleh lagi. Lepas masuk subuh baru haram. Sebelum pada tu tidak haram. Ada pun setengah-setengah amalan orang-orang kita ni mana dia mengharamkan. Tak boleh dah tu. Apabila tengok imsak tu dah habis dah ni waktu imsak, padahal subuh tak masuk lagi. Maknanya dia mengharamkan. Itu bahaya tu. Mengharamkan apa yang Allah apa yang Nabi SAW kata halal boleh lagi. Dia kata tak boleh makan. Padahal nasi boleh lagi, sepinggan boleh lagi tu. Dalam masa tu bahaya tu. Kalau lagu tu kena beringat tu sikit. Mengharamkan apa yang Allah SWT sudah halalkan. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta, hingga boleh makan dan minum, hingga. Apa makna hingga? Sampai sekat tu hingga terbit fajar shadiq sanilah, hingga masuk subuh. Kita kata tak, hingga masuk imsak. Itu makna ubah tu. Dan kita sudah tengok dalam banyak kitab-kitab tak ada, tak tahu mana imsak tu. Kalau nak cermat dia bercanggah dengan hadis lain pula. Hadis Nabi SAW suruh takhirkan sahur, suruh takhir, bercanggah pula dengan tu. Kalau nak cermat tak payah semua boleh. Apa lagi ni setara orang zaman dulu, zaman kemudian yang ada dengan jan dengan gapo dia banyak mudah waktu tu. Dengan speaker boleh dengar orang bang, tak jadi masalah, tak payah kena keluar pergi tengok apa nama ni fajar tu. Ni sehingga haram. Ketika haram makanan, mana sebelum pada tu tak haram lagi, makruh. Tak ada dalil yang menunjukkan makruh. Tak juga yang kata kita buat imsak tu makna sebelum, lepas tu maknanya jadi makruh makan. Tak ada juga dalil. Pada keesokan harinya dia bersembahyang zuhur ketika bayang sesuatu tu menjadi seumpamanya, yang sama panjang dengannya. Tadi dia sembahyang asar pada waktu bayang sesuatu tu menjadi sama panjang dengan dia. Ni sembahyang zuhur pada waktu tu, tak apalah. Dan sebab itulah setengah ulama mengatakan antara hujung waktu zuhur dengan waktu asar tu ada waktu mushtarak, orang panggil waktu yang berkongsi. Asar pun boleh juga sembahyang situ, zuhur pun boleh juga dalam waktu tu, waktu mushtarak. Tetapi pendapat itu tidak kuat, walaupun ada yang kuatnya seperti dalam riwayat Muslim, iaitu sampai habis zuhur. Apabila habis zuhur masuk waktu asar selalu, tidak kata ada waktu pertengahan. Tidak. Jadi hal ni ketika bayang sesuatu tu menjadi seumpamanya, maknanya betul-betul selepas tu selalu. Dan bersembahyang asar pada ketika bayang sesuatu dua kali gandanya, panjang. Ni pada hari yang kedua ni. Daripada sinilah setengah-setengah ulama mengatakan waktu asar tu dia bukan sampai ke maghrib, sebelum maghrib lagi habis, iaitu apabila bayang sesuatu tu menjadi dua kali ganda dia. Lepas pada tu ada lagi habis dah waktu asar. Hadis ni lah dia pegang.
Hadis ni lah dia pegang. Tetapi kebanyakan ulama tidak. Dia tidak pegang dengan hadis ni, bahkan dia pegang dengan hadis lain, dan hak tu hak lebih kuat, iaitu sebelum jatuh matahari, kalau seseorang itu dah man adraka raka'atan, sesiapa yang dah satu rakaat sebelum taghruba, qabla an taghruba syams, faqad adraka, dia dah semaya tu. Kalau dia dah rakaat sebelum jatuh matahari, mana dikira dia dah adalah semaya asar satu rakaat. Dah apa mana dah, maknanya tunai lagi semaya dia tu, bukan qada, tunai lagi. Begitu juga sesiapa yang dah satu rakaat qabla an tatlu'a syams, faqad adraka, sebelum matahari naik, dah serakaat. Hak serakaat lagi tu lepas pada naik matahari, dia kira semaya tunai lagi, semaya tunai lagi. Bedak dia pegang dengan hadis tu lah. Jadi hadis hak ni apa makna? Hadis ini dia nak cerita sembahyang yang terpilih. Hak moleknya sekat ni, hak paling baiknya. Kalau nak lewat, paling lewat pun setara ni, jangan selepas pada tu. Ini bukan nak menunjukkan akhir waktu, tetapi waktu yang mukhtar, waktu yang terpilih, bukan waktu daruri, ataupun bukan waktu makruh. Tapi hak selepas tu waktu makruh lah, waktu darurat dah, waktu sempit. Dalam waktu hak tu dia tunjuk kemarin dan hak tunjuk hari ni, itulah waktu yang terpilih. Janganlah lewat lebih daripada tu. Dan bersemayam maghrib ketika orang yang berpuasa nak berbuka puasa. Semayam maghrib, orang yang berpuasa nak berbuka puasa. Yang ni supaya kemarin juga semayam pun semayam maghrib masa tu juga. Hari ni pun, hari kemudian tu pun semayam maghrib waktu tu juga, waktu tu juga. Daripada sinilah Imam Syafi'i dalam qaul jadid dia, dia kata waktu maghrib ni sempit sangat. Waktu maghrib ni kadang masuk saja waktu maghrib, seseorang tu ambil air semaya, pakai baju semaya, kadang biasa semaya, lepas pada tu habislah waktu maghrib. Tak ada habis, tak ada jatuh syafaq tu, tak ada hilang syafaq tu, habis dah waktu maghrib, mengikut qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Tapi qaul qadim dalam mazhab Syafi'i serupa dengan orang lain, jumhur ulama, iaitu sampai kepada waktu isya, iaitu apabila hilang syafaq, hak merah masuk waktu isya, baru habis maghrib. Qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim hak ni dalam bab ni lebih kuat lagi daripada qaul jadid dia. Dalam kebanyakan masalah qaul jadid lebih kuat, tapi dalam masalah ni qaul qadim lebih kuat, diterjihkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri, termasuk Imam Nawawi. Dia kata tak lagi kena pegang dengan hak ni, jadi hak qaul qadim lah supaya dengan orang lain lah juga, iaitu sampai ke waktu isya. Dan sembahyang fajar pada waktu telah cerah tanah, tapi tak terbit lagi matahari. Matahari tak naik lagi, tapi tanah tu je lah, kita nampak adalah tanah. Thumma altafata ilayya, kemudian Jibril berpaling kepadaku, dia berkata, wahai Muhammad, inilah waktu nabi-nabi sebelummu, dan waktu sembahyang itu adalah di antara dua waktu ini, yang di hari pertama dan hari yang kedua yang aku tunjukkan kepada kamu, itulah waktunya. Begitulah. Maknanya kalau mengikut hadis ini, waktu cerah tanah tu makna waktu akhir, sebelum naik matahari lagi, sudah habis dah, sebelum naik matahari. Tetapi seperti kita kata tadi lah, seperti waktu asar tadi, selagi tak naik matahari, bahkan kalau seorang itu dia dah satu rakaat sebelum naik matahari, maknanya dia dah sembahyang, dia dah sembahyang. Jadi hadis ini dikira yang terbaik lah, paling lewat kalau nak kira, nak buat setara ni lah, pada waktu cerah tanah. Janganlah lebih lewat daripada tu. Waktu tak molek dah lah, walaupun masih lagi tunai, tak molek. Apa yang ditunjukkan ini hak molek. Jadi dalam hadis ni ada hak tunjuk memang batas betul, ada hak tunjuk batas yang molek.
bukan ada batas betul, batas hak molek buat. Jadi waktu nabi-nabi sebelum kau, yang ni selain daripada sembahyang isyak tu, ada pun sembahyang lain ni. Nabi-nabi dulu orang ni sembahyang pada waktu ni, orang ni sembahyang pada waktu ni, yang ni dengan umat dia. Kecuali nabi kita sembahyang isyak ni khusus dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang isyak. Ada pun sembahyang lain-lain pada waktu-waktu itulah. Bukan makna sembahyang subuh kita ni tak mesti lagu tu sembahyang pada waktu tu. Jadi telah ada dah pada umat-umat yang dahulu. Sembahyang isyak ni khusus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang isyak ni dalam hadis ini disebutkan kepada 1/3 awal malam. Dalam satu riwayat lagi kemudian ni kepada separuh malam. Mengikut setengah ulama sekatu je habis waktu isyak. Lepas pada tu tidak waktu isyak dah. Itu mengikut berdasarkan hadis ni. Tetapi jumhur ulama tak pakai hak tu. Dia pakai sampai masuk waktu subuh baru habis isyak. Hak ni nak sebut, hak ni hak molek, batas yang molek. Bukan batas sungguh. Hak batas sungguhnya di mana habis waktu isyak tu, iaitu apabila masuk fajar. Gitu. Waktu sembahyang tu sampai kepada waktu sembahyang yang satu lagi. Itu waktu dia. Kecuali subuh lah. Subuh tu tidaklah sampai kepada sembahyang zuhur. Waktu dia tidaklah. Itu kecuali. Hak lain tu memang sampai kepada sembahyang yang satu lagi berlaku. Berdasarkan hadis Muslim. Berdasarkan hadis Muslim. Nampak kayanya kita kena berhenti sekat tu. InsyaAllah kita bincang lagi akan datang. Wallahu a'lam.